Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata musannif rahimahullah taala, dan wajib ke semua nabi-nabi dan rasul-rasul, yakni wajib kita i'tiqad ke semua mereka itu, daripada Nabi Adam hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian mereka itu agamanya ialah agama Islam. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belas ihsan pada dia semata-mata memberikan kita nikmat besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberikan kita boleh kewayaan untuk taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, diberi kita pula satu keadaan khas, ada semangat, istiqamah, kesungguhan untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama, untuk kita jadi orang yang benar-benar ada agama. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan dan kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah pula tu, berada pula dalam majlis yang mulia untuk belajar dan ambil faham bacaan daripada kitab Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita masih hidup bicara bab Nabi Rasul, masih berasas lagi kita duduk belajar ni. Seterusnya faham kita yang kita nak ambil berkenaan Nabi Rasul ni, yang sekali lalu kalau apa yang telah kita baca dan kita bicara sebelum ini, yang kata beriman dengan Rasul ni, percaya dengan Rasul dan Nabi ni macam mana? Bahasa lain kalau sebut beriman dengan Rasul ni, maksudnya kita wajib i'tiqad, meyakini Allah Ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul ni sangat ramai. Dalam pada itu ada 25 yang kita kena tahu dengan tafsil, yang Nabi Rasul ni mempunyai tugas khas dan ada sifat khas, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mereka ni adalah satu kelompok makhluk yang sangat mulia, yang Allahumma salli alaihi wasallam. Mereka kelompok makhluk yang sangat mulia, yang tak boleh sesiapa kan untuk mendapat dia dengan cara usaha. Bahkan menjadi Rasul dan Nabi ni ialah semata-mata limpah kurnia. Yang tu kot bahasanya. Itu antara yang telah kita bicara. Seterusnya kita nak sambung ni, wajib kita i'tiqad semua Nabi dan Rasul ni yang agama dia adalah agama Islam. Nabi Adam agama Islam, Nabi Muhammad agama Islam. Daripada awal hingga akhir tak ada tukar nama. Nama agama tu nama lain daripada Islam. Tak ada. Ada bab kita bicara awal kitab dulu, bicara bab Islam tu.
Kerana semua Nabi dan Rasul ni datang atau bawa agama, dan agama dia nama dia Islam. Tak ada nama istilah agama lain. Tak ada. Tak ada Nabi Rasul bawa agama Yahudi, Nasrani. Tak ada. Bahkan semua Nabi Rasul agamanya Islam. Quran sebut macam mana? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia hanifan muslima, orang yang sentiasa cenderung ke arah kebenaran. Dan apa agama Nabi Ibrahim ni? Muslima, Islam. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala cerita mengenai keadaan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub waktu mereka nak wafat. Bila ada anak-anak mereka di keliling mereka, begitu juga siapa kaum kerabat yang ada di keliling mereka, mereka keluarkan wasiat. Antara wasiat mereka dia kata apa? Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin, wahai anak-anak aku, Allah Ta'ala dah pilih kat kamu ni satu agama khas. Atas agama tu, lepas tu wasiat dia kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Jadi agama Nabi Ibrahim Islam, agama Nabi Yaqub Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Adam Islam. Tak ada agama ya Allah Ta'ala terima melainkan Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Din di sisi Allah hanya Islam. Selain daripada Islam, Allah Ta'ala tak terima. Satu wajib berpegang bahawasanya semua Nabi dan Rasul ni agamanya agama Islam. Bahkan dinafi oleh Allah Ta'ala kalau ada apa-apa dakwaan mengatakan ada Nabi Rasul ni yang bawa agama lain pada Islam. Antara tuduhan tu kepada Nabi Ibrahim lah antaranya. Sebab ada bapak Yahudi, Nasrani ni, dia kata Nabi Ibrahim ni Yahudi. Ada yang Nasrani, dia pula kata Nabi Ibrahim ni Nasrani. Jagalah. Jaga. Yang terdekat kita bicara sikit golongan sesat tu, apa dia? Syiah. Yang dia kata ada wahyu lagi lepas pada Rasulullah pada imam-imam mereka. Syiah ni antara sesat dia ni, sebagian Syiah yang pernah saya jumpa lah, kan? Dia kata apa? Antara golongan Syiah ni, dia kata Sayyidina Ali, Hasan, Hussein, ni semua Syiah kata dia. Imam-imam mereka semua imam ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi dia dakwa yang tu imam-imam mereka, dan mereka menisbahkan semua imam-imam mereka ni Syiah. Subhanallah. Antara yang didakwa Syiah ni apa? Nabi Ibrahim pun dia kata Syiah. Kelakar Wahabi juga lah. Syiah ni kelakar dia main ke tahap tu. Dia ada dalil tu. Syiah, Nabi Ibrahim ni Syiah. Apa dalil dia? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dalil ayat Quran main. Tu kata ayat Quran ni semata-mata baca ayat Quran ni bukan jadi hidayat, jadi sesat. Kata dia wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sebahagian daripada golongan Syiah ni kata dia adalah Nabi Ibrahim. Nak kata apa dia? Nak kata apa? Bodoh, bengong. Bukan maksud ayat Quran tu macam tu. Memang perkataan Syiah tu disebut, tapi bukan Syiah. Syiah ni satu kumpulan sesat yang ada zaman Rasulullah. Ni macam mana Nabi Ibrahim mau jadi Syiah ni? Cerita apa? Bengap tengah mana langsung. Tak tahu sejarah ke? Sikitlah dengan bahasa gitu. Ramai lagi ni mati syahid ke apa ni? Tak faham.
Jadi semua nabi-nabi dan rasul adalah agama dia agama Islam. Firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Cuba kita dengar ayat ni. Satu lagi ayat Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terjemah dia bahawasanya agama yang diakui dan yang diterima di sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam sahaja. Dia guna bahasa terjemah tu sedap tu kan. Inna ad-dina 'indallahil Islam, din di sisi Allah hanyalah agama Islam, tak ada hak lain. Tentu bila kita belajar lepas, din ni apa? Dia lah satu hukum hakam yang menyeluruh, terdiri daripada berbagai perkara dalam bab ibadat, muamalat nikah, muamalat jinayat, bab tanggungjawab, amar ma'ruf nahi munkar, tugasan yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul dia. Itu agama. Jadi bila kata daripada betul-betul daripada Allah Ta'ala ke Rasul, tak ada dah agama lain melainkan hanya nama dia agama Islam. Hatta yang diturun pada Nabi Isa agama Islam. Tapi Nabi Isa bukan bawa agama Nasrani kan? Nabi Musa bukan bawa agama Yahudi kan? Jangan salah faham. Kalau faham macam tu, maksudnya memang kita dah kena racun banyak lah. Yang sampai kita dah anggap Nabi Musa bawa agama Yahudi, Nabi Isa bawa agama Nasrani. Oh no, tidak. Bahkan semua Nabi Rasul, tak ada apa pun agama yang dibawa melainkan hanya agama Islam. Dan satu lagi ayat Quran terjemah kedua tu kata dia, dan barang siapa wa may yabtaghi ghairal islami dinan tu, siapa yang mengendaki duk cari akan yang lain daripada Islam itu jadi akan agama dia, maka Allah Ta'ala tiada terima daripadanya. Allah Ta'ala tak terima. Jadi atas nama agama si Islam, kat kita wajib kita kena faham perjalanan Islam, wajib. Itu yang kita ada belajar, ada perjalanan Islam. Nah, Islam ni atas nama bahasa menyerah diri. Daripada fi'il madhi dia aslama wa za'afa'ala. Aslama yuslimu islaman. Apa makna Islam ni? Menyerahkan diri. Jadi Islam ni, orang Islam ni sepatutnya orang macam mana? Orang yang menyerahkan diri dia dan seluruh kehidupan dia, jiwa raga dia dengan apa-apa yang perintah datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul dia. Ini orang Muslim. Itu Muslim lugawi kan? Kalau lama kita ada sebut lugawi istilahi ya. Ada Nabi lugawi, Nabi istilahi. Itu semalam punya lah. Yang ni kalau pandang dari sudut Islam tu, dari segi bahasa tu, lughawi dia, Islam maksudnya serah diri. Jadi kalau orang Islam tak serah diri mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah, nak panggil Islam macam mana ni? Macam mana pun kita dah belajar disiplin Islam tak Islam ni, selagi keturunan orang Islam, walaupun tak kerti mengucap, walaupun buat dosa besar, bila daripada keturunan Islam, walaupun minum arak, bunuh orang, bunuh diri sekalipun, selagi tak buat benda murtad, dia adalah Islam. Itu status quo yang kita dah belajar dalam bab Islam dulu. Adapun yang ni wasiat Nabi Ibrahim dan Islam tu dengan dari segi bahasa dengan mana menyerahkan diri, jiwa raga kita untuk Allah Ta'ala tu, yang tu adalah nak menguraikan Islam dari sudut apa tuntutan yang sepatutnya ada bila kita dah jadi Islam. Kita nak Islam sampai ke takuk mana, tahap mana, level mana yang kita nak kena capai. Itu yang diberi huraian atas nama Islam ni. Mesti Islam ni sampai tahap kita menyerahkan jiwa raga kita untuk Allah Ta'ala. Nafsi fida, mali fida, diri aku, harta aku, semua tubusan untuk agama. Yang kita pun untuk agama.
Wakaf diri kita untuk agama. Kalau mengaji, wakaf diri aku untuk mengaji. Kalau mengajar, wakaf diri aku untuk mengajar. Kalau hafal, wakaf diri aku untuk hafal Quran. Kalau khidmat, wakaf diri aku untuk khidmat orang mengaji, orang mengajar. Yang tu memang antara istilah menyerah diri betul lah. Antara menyerah diri apa? Hanya akan ikut perintah Allah Ta'ala. Mana yang menyanggah perintah Allah Ta'ala, no way, sorry lah. Pasal apa tu? Pasal Islam sungguh. Islam yang sungguh-sungguh Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita Islam yang sungguh-sungguh ni. Pasal apa? Pasal tak ramai orang yang betul-betul, orang Islam yang faham Islam, perjalanan Islam, yang betul-betul nak Islam. Bahkan kalau tak kena gaya, walaupun Islam, dia lah orang paling besar sekali untuk bangkang agama Islam, hukum agama Islam, perintah-perintah yang Allah Ta'ala perintahkan dalam agama Islam. Jaga sikit lah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yang tu yang kita nak kena belajar fahaman Islam, fahaman iman macam mana tu. Astagfirullah. Baik, jadi Allah Ta'ala terima hanya Islam. Kat kita kena pastilah adakah kita ni Islam yang menepati SOP kita orang Islam, ataupun Islam kita Islam yang menepati perintah Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala, yang kita adalah Islam di sisi Allah Ta'ala dan Rasul dia. Yang tu kena muhasabah banyak. Kena muhasabah. Jadi kalau hanya Islam dekat IC, tapi sembahyang apa tidak, contohlah mengaji apa pun tak tahu, Tuhan pun tak kenal, habis itu mengaku Islam, atas status quo memang Islam lagi, tapi banyak-banyak taubat lah. Taubat tak mana? Bodoh, tak hati langsung buat agama. Apatah lagi hati langsung tak hidup dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang tu memang taubat kena ngaji lain. Kena taubat pun taubat nasuhah sungguh-sungguh. Nak sebut tak mana ni. Jadi wajib keluar daripada tawanan jadi orang bodoh ni, jadi jahil ni. Wajib kena mengaji sungguh-sungguh untuk kita faham perjalanan agama ni, supaya benar-benar kita hidup sebagai orang agama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sikit kepada muhasabah Islam kita. Kalau tidak Islam kita memang layak dia kata Islam baka dan keturunan dan jeda. Untuk Islam baka dan keturunan ni kenapa? Nisbah ada benda yang dia tinggal kewajipan dia, fasik. Tapi kalau akidah dia betul, masih Muslim. Kalau amalan pun tak ada, akidah pun tak ada, ni bukan fasik lah, bahkan boleh jatuh kufur. Bila boleh jatuh kufur ni? Apabila ada benda yang dia buat tu seolah-olah menafikan agama, menafikan ketuhanan, menafikan ancaman neraka, menafikan adanya nikmat syurga, menafi benda-benda yang syai' malum fid din bid darurah tu. Yang tu adalah antara perkara yang menyebabkan boleh seseorang tu diskualifikasikan dia, perkara apa dia buat tu tak melayakkan dia untuk dijadi nama orang Islam dah. Naudzubillah. Itu wajib ngaji tu. Kita pun dalam proses memang duk ngaji ni, nak ambil faham semua perjalanan batin, perjalanan zahir, perjalanan batin besar sekali. Arif dengan Allah Ta'ala siapa? Dan kita nak belajar ni atas nama agama yang Allah Ta'ala turunkan pedoman untuk kita. Di atas Rasul kita ni, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang tu memang perkara yang ditaklif atas kita tu. Baik. Jadi asal berakidah wajib pegang semua Nabi Rasul Muslim. Kat kita pun kita kena mengaku Muslim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya ialah sebahagian daripada orang Islam yang duk beriman padamu ya Allah. Allahu Akbar. Baik. Jatuh di atas kata Islam saja agama sebenar. Nak selamat bukan dengan sokong Islam, tapi nak selamat dengan masuk Islam. Saya mula-mula keluar slogan tu saya tak suka.
Kerana dia dululah kan, parti yang keluar tu parti PAS lah kan. Dia tulis apa? Sokong Islam, anda selamat. Tak apa, kena sikit, geli sikit. Bukan sokong selamat. Nisbah kita orang Islam, walaupun baru masuk Islam, wajib kena kerti dan faham apa benda yang sepatutnya yang kita kena jaga, kena sokong untuk jaga Islam kita tu kan. Jadi bukan hanya dengan sokong pangkah saja tu dah jadi selamat. Tak, akidah tu tak betul. Tak betul. Kalau ada syarahan lain yang boleh bawa kepada makna betul, kod boleh tanggung. Contoh, sokong Islam anda selamat. Pasal apa? Kau sokong Islam, nanti naik kerajaan Islam. Kerajaan Islam nanti pemerintah ikut cara Islam. Kerajaan Islam ni akan ajar kau Islam. Dengan sebab tu, engkau masuk Islam, engkau selamat. Sokong Islam, anda selamat. Syarah macam tu tak apa. Syarah macam tu tak apa. Tapi semata-mata pangkah dalam mengundi parti Islam, masa kita selamat, kita tu orang kafir je lah. Tak. Belum selamat lagi. Belum selamat lagi. Apatah lagi dia tak faham pun apa di Islam, tak pernah ada orang ajar Islam. Kita bicara itu masalah ahli fatrah apa ni. Tak ada orang jelaskan di Islam apa dia agama Islam. Tuhan ni sudut mana, macam mana. Tak ada apa pun. Yang ni orang kafir macam ni, orang mukallaf. Pasal tak ada orang ajak dia masuk Islam. Itu satu hal pula. Satu disiplin agama nak ambil faham satu-satu, tertib ilmu ulama bahas satu-satu tu mesti faham betul. Kalau kita tak faham betul, kita walaupun kita tengok benda tu biasa je, tapi bila mengaji kena bedah siasat apa yang kita faham dengan apa penjelasan yang guru kita mengajar. Banyak benda kita tak faham lagi rupanya. Sikit cerita isu-isu Islam tu lah. Ini mudah-mudahan Allah taufik hidayah kita, bagi kita semangat yang berterusan untuk duduk majlis ilmu, untuk mengaji, belajar. Masa yang sama pula dibukakan pintu hati kita untuk sentiasa lembut hati untuk zikrullah, salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada waktu-waktu harian, waktu tertentu untuk menunjukkan kata penyerahan diri kita dengan Allah Taala. Ada zikir, ada istighfar, ada salawat. Pasal yang ni ialah tanda-tanda orang-orang yang betul-betul ingat kepada Allah Ta'ala, sedar kepada Allah Ta'ala, dan apa yang ada pada dia, diserah diri sungguh untuk Allah Ta'ala, hatta jiwa raga dia adalah untuk agama Islam. Mudah Allah Ta'ala bagi kita macam tu. Kalau tidak, kita akan jadi serahkan jiwa raga kita untuk nafsu. Na'udzubillah. Panjang tu kalau syarah tu, sekali lalu gitu. Baik. Jadi barang siapa mengendaki akan yang lain daripada Islam untuk jadi agama, maka Allah Ta'ala tiada terima daripadanya. Baik. Jadi apa maksud dia? Dan iaitu kata dia, huraian sikit, orang yang beragama yang lain daripada agama Islam itu di akhirat kelak termasuk dalam golongan segala orang yang kerugian, yang mahu rugi. Kalau tak Islam, kafir lah namanya. Bila kafir, semua orang kafir, akhirat esok rugi. Kekal dalam neraka selamanya. Siap. Na'udzubillah. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata Nabi Musa agama Yahudi, okay, di atas kaedah dia sebut tu, siapa duk kata Nabi Musa agama Yahudi dan Nabi Isa agama Nasara, agama Kristian, nescaya jadi kafir murtad orang itu. Macam mana boleh jadi kafir murtad sabit perkataan tu? Yang ni ya, ada benda kita jumpa istilah dalam kitab. Pasal apa boleh jadi kafir murtad pula? Semata-mata kata Nabi Musa bawa agama Yahudi kerana menafikan ayat Quran, kata Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala jadikan Nabi Rasul ni bawa agama Islam. Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim pun pesan anak dia, kata masuklah agama Islam, jangan mati melainkan dalam keadaan agama Islam.
Nak menunjukkan bahawasanya semua Nabi Rasul ni bawa ajaran dia Islam. Jadi kalau ada yang berpegang Nabi Musa bawa agama, bawa pahaman Yahudi, salah letak Nabi. Nabi Isa bawa agama Nasrani, salah. Nabi Isa bawa Islam, Nabi Musa bawa Islam, Nabi Isa bawa Islam. Tak ada Nabi Rasul yang bawa agama tunjuk ajak lain daripada agama Islam. Tak ada. Itu si faham lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik, jadi kafir murtad orang kata Nabi Musa bawa agama Yahudi, Nabi Isa bawa agama Kristian. Itu kalau ada ayat-ayat yang orang minta kita sokong macam ni, berhati-hati sikit. Pasal dia ada penyelewengan kat situ lah. Alhamdulillah. Allah kepada macam-macam fikir. Satu, apa-apa aktiviti yang seolah-olah mengiktiraf agama lain pada Islam, tu bahaya tu. Yang kaedah kita menyamaratakan Islam dengan agama yang lain. Bahaya tu pasal Allah Ta'ala terima hanya Islam. Dia kata semua agama di Malaysia ni sama, membawa kepada Tuhan yang satu, cuma kita ada jalan yang berbeza-beza. Yang ni pahaman pluralisme ni. Maksudnya semua agama ni semua sama. Salah usah. Mana nak sama? Mana boleh samakan Islam dengan hal lain? Mana boleh? Nak samakan golongan sesat tu, semua ni sesat, sama dengan dia. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Tapi nak menisbahkan benda-benda yang sesat tu kata sama dengan Islam, tu bahaya, boleh murtad tu. Na'udzubillah. Baik, jelas satu, senang je faham insya-Allah. Dan orang yang berkata agama Siam dan agama Kristian dan apa-apa agama pun betul juga, tidak salah, saya jadi kafir murtad orang itu. Jadi kafir sekali lagi sebut pasal apa? Pasal dia termasuk dalam syai' ma'lum fid din bid-darurah. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang sedia dipaham dalam agama, khasnya agama kita Islam. Mesti faham bila sebut agama Islam ni Allah Ta'ala terima hanya agama Islam. Dia termasuk dalam syai' ma'lum fid din bid-darurah. Jadi mengiktiraf agama lain daripada Islam untuk kata semua tu adalah betul, sedangkan agama betul hanya agama Islam. Mereka ni tak diterima Islam ni. Bahkan kalau dah Islam, tak silap boleh buat murtad. Na'udzubillah. Risau kita dengar tu. Ya Allah. Pasal yang cakap kata semua agama ni sama dan betul ni, zaman kita lah ni yang bercakap macam ni selalunya pemimpin lah. Pemimpin parti. Allah, risau dengar. Allah. Baik. Jadi antara sebab dia nak sebut sini, pasal apa boleh jadi murtad ni? Yang kata agama lain pun betul, kerana menafikan nas Quran. Tak mana dalam Quran? Tadi yang tak dua ayat tu. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah Ta'ala hanya Islam. Kita dok kata ada lain daripada Islam sebagai din, bahkan mengiktiraf sama je dengan agama Islam. Usahanya kufur tu. Alhamdulillah. Baik, tu pun mudah je nak faham tu. Dan wajib kita i'tiqad, wajib bagi segala Nabi dan Rasul itu sidik, amanah, tabligh, watanah. Ini berdepan lah. Sebelum sambung tu ada soalan tentang agama Islam. Boleh?
berat mata sikit. Allah. Satu di atas kaedah kata kena faham Islam saja orang Ta'ala terima. Satu, kita nak kena mengaji Islam, akidah kita Islam. Islam buat atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Fiqah kita mesti atas nama Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa fiqah Ahli Sunnah wal Jamaah ni? Mazhab 4 tu, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dan perjalanan hati pula mesti ada perjalanan ihsan, perjalanan tasawuf, macam mana nak baikkan hati, tazkiyah nafsu, nak lawan syaitan macam mana. Tu ada ilmu tasawuf. Jadi nak sebut perjalanan Islam ni bersama dengan dia ada istilah iman, ada ihsan. Semua perjalanan ni mestilah dipaham dengan betul. Baru nak nama agama Islam yang mematuhi SOP di sisi Allah Ta'ala. Kalau tidak, Allahu Akbar. Tu kata gambaran ni bila orang tak belajar dengan Islam ni, tak tahu apa benda pun, bab akidah tentang Islam pun tak tahu, bab fiqah dalam Islam pun tak tahu, tapi duk komen dalam Facebook ke apa ke, YouTube ke, Instagram ke apa ke, seolah-olah dia lah orang paling reti dalam agama, syarahkan Islam mengikut kehendak nafsu. Salah sah. Salah sah. Satu, disiplin ilmu ni sepatutnya apa? Jangan cakap sebarangan, melainkan apa yang kita nak cakap tu pastikan datang daripada tunjuk ajar alim ulama tutup guru kita. Kalau tidak, pahaman apa, liberalisme, pluralisme apa, macam-macam nama lah ni, kapitalisme, sosialisme, merosak kan cara pemikiran kita dan penerimaan kita kepada agama Islam tu apa dia. Dan siapa nak letakkan dalam takrif agama tu, kalau tak mengaji elok memang masalah. Ada soalan? Boleh? Dan wajib bagi segala Nabi Rasul itu sidik. Seberat mata sikit. Subhanallah. Ada soalan mencabar sikit, kau nak bagi cekah sikit. Waktu saya tanya ada soalan tu. Hujan Masjid Allah tak ada, Masjid Allah lagi sebut. Dulu lah saya kerja tu, pegawai saya nak pakai besar lah. Dia buat dalam dewan tu ramai lah, bangsa Melayu ada, bangsa India ada, orang macam-macam agama lah kan. Orang Sarawak ada. Dia nak sarah nak jadi budak tu jadi baik. Dia kata kita ni, dia kata yang Islam semayang lah supaya ni, yang agama lain pun semayang lah kuat-kuat juga supaya jadi baik. Perkataan tu, perkataan suruh orang yang bukan Muslim tu semayang cara mereka untuk jadi baik, bukan lebih kuat supaya baik. Jadi saya rasa dia tak kena. Dia serupa macam, kalau kata soalan tu sama macam persoalan baru ni lah mengenai COVID tu. Kata dia apa? Rakyat Malaysia semua marilah kita berdoa mengikut agama masing-masing dan pahaman masing-masing agar dijauhkan kita daripada bencana wabak COVID-19 ni. Jadi orang cakap macam tu bahaya dari sudut tak mana. Maksudnya dia duk faham yang selain pada Islam, yang duk sembah macam-macam cara sekalipun, hampa sembahlah cara hampa, minta mengikut Tuhan yang pada sangkaan hampa, supaya wabak virus COVID ni diangkat dan diselesaikan dan dihapuskan atas muka bumi ni.
Oh, bahaya tu. Dia bukan bahaya tak minta tentang COVID tu, tapi bahaya dari sudut mengiktiraf agama lain tu pun betul, seolah-olah Tuhan batil tu pun kau minta lah dengan Tuhan batil tu. Jadi dia mengiktirafkan Tuhan batil tu. Yang orang kafir duk faham itu adalah agama dia dan Tuhan dia. Yang tu pun layak untuk diminta, untuk mohon perlindungan daripada, atau mohon diangkatkan, dihapuskan wabak ni daripada muka bumi ni. Penyertaan dia sama macam tadi. Jadi mana-mana yang orang Islam sembahyang kuat-kuat nak jadi baik, orang yang bukan Islam pun ibadatlah kuat-kuat untuk jadi baik. Benda tu. Sepatutnya perkataan yang sepatutnya kalau orang faham Allah Ta'ala hanya terima Islam ni, kita akan cerita Islam je lah kan. Orang Islam kena jaga pakai Islam. Yang tak Islam ni kena tanya ni, bila lagi awak nak masuk Islam? Masuk Islam aja jalan selamat. Dia seolah-olah macam ni lah bahasa pahaman vaksin ni. Oh, pi ayat macam tu. Dah vaksin belum? Untuk macam mana? Vaksin lah, daftar cepat-cepat. Pasal dengan vaksin orang boleh selamat. Kalau kena pun nanti taklah teruk macam orang, macam orang lain yang tak vaksin. Boleh faham saya cakap apa? Dia ada faham apa tu? Vaksin saja penyelamat. Sepatutnya Islam dia kena faham macam tu, bukan bab vaksin. Yang ni bab Islam tak faham macam tu. Bab Islam menerima agama lain untuk boleh agama lain tu nisbah beroperasi, nisbah meminta, memohon, bahkan bagi galakan pula orang agama lain pun mintalah pada doa pada Tuhan yang kamu faham tu, Tuhan kamu, untuk supaya hindarkan COVID. Tapi bila bab vaksin, macam vaksin ni pula satu agama. Dah vaksin belum? Ini pun jadi pembawa, mudaratkan orang lain, padahal orang yang vaksin lah pembawa. Pasal dah kena cocok, maksudnya masuk kuman dalam badan, mestilah ada kuman. Tambah pula pernyataan kata dia orang negara yang khabar, kata dia siapa-siapa dah dicocok vaksin lagi mudah untuk diserang oleh virus Delta ni. Pasal apa? Dan memang kuman virus dah ada dalam badan. Bahkan bukan saja virus, macam-macam binatang ada. Babi pun ada, monyet pun ada, ungkar pun ada, babi bahasa kita kan, najis ada. Tu ada macam-macam benda lah, pasal dia nak bagi virus tu boleh berfungsi, boleh jadi antibody apa. Dia akan ada ubat penahan lah, macam ni, pengawet apa-apa untuk menyebabkan benda tu ada. Jadi masuk dalam badan tu macam-macam benda, macam-macam benda. Tapi akidah dia dengan vaksin ni lah selamat. Jadi siapa tak ambil vaksin jadi salah pula, ni anti vaksin ni. Dia faham saya cakap apa kan? Saya menyambil syarah kat situ pula atas soalan itu. Jadi sepatutnya dalam bab agama ni, kamu mesti masuk Islam. Kenapa tak Islam? Oh, kamu anti Islam lah. Patutnya faham macam tu. Boleh faham? Setuju dengan saya? Setuju tak? Saya cakap apa? Setuju? Betul saya cakap ke saya punya cara berfikir tak betul? Ni kenapa tak masuk Islam? Oh, kamu anti Islam lah. Oh, saya bukan anti Islam, cuma saya tak masuk Islam. Hai, kau tak masuk Islam, kau anti Islam lah. Pasal siapa tak cocok vaksin, kau maksudnya anti vaksin. Faham saya cakap apa? Sepatutnya macam mana dia faham anti vaksin tu, dia punya benci ke orang yang tak cocok vaksin ni, macam tu lah sepatutnya kau kena benci pada orang yang tak suka Islam, yang tak masuk Islam. Tapi tak ada pula. Rakyat Malaysia bebas untuk beragama dengan apa agama dia. Masing-masing boleh beramal dengan agama masing-masing. Tapi Islam adalah agama persekutuan. Tak ada pula dia seolah-olah agama ni harus untuk boleh pilih mana-mana agama. Boleh faham kan? Harus memilih mana-mana agama. Sedangkan macam mana kita belajar ni apa? Wajib mesti hanya terima Islam. Tapi bab vaksin macam mana? Bab vaksin harus vaksin, tapi wajib cocok kepala otak dia. Kena bubuh kepala otak tu, kena bubuh. Bengap tu ke mana? Itu kata tak faham agama.
Benda yang sepatutnya dalam agama yang kena faham elok-elok, dia faham macam vaksin ni harus. Yang mana yang vaksin tu harus, dia faham macam itulah agama. Jadi dah jadi agama vaksin lah malam ni. Pergi mana-mana ya, tak cocok. Saya tak cocok. Pasal apa? Oi, jadi pembawa. Dia punya doktrin akidah faham ada vaksin tu, vaksin penyelamat ni. Oh, sedangkan berapa ramai orang mapuh dengan sebab vaksin. Bukan kita je cakap, demo cakap sekarang benda tu. Dan mereka sendiri mengiktiraf bahawasanya dengan sebab cocok vaksin ni, ramai orang jadi mudarat, ada yang mati, ada yang kena sindrom macam ni. Yang muka sengit, ramai. Tu saya kata, nisbah kumpulan saya ada grup, nama grup pula, bukan grup WhatsApp, grup Telegram. Senarai, mereka senarai kan, apa? Semua orang-orang yang mati di Malaysia ni, yang jadi masalah tambah ada yang dah mati dengan sebab cocok vaksin. Ada yang lepas 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, cocok mati. Tapi kerajaan tak iktiraf satu pun yang tu semua mati dengan sebab vaksin. Dia kata yang ni pasal saraf, yang ni pasal jantung, ni komplikasi darah beku, yang ni. Dia tak iktiraf langsung yang tu adalah disebabkan celakanya vaksin tu. Tidak. Sikit sambil-sambil tu sepak biar pak vaksin tu. Pasal dah tanya soalan itu. Sepatutnya pahaman kepada siapa tak vaksin ni adalah anti vaksin, siapa tak Islam ni anti Islam. Siapa tak main masjid, anti masjid. Siapa tak main pondok, anti pondok. Siapa tak main mengaji, anti mengaji. Siapa tak sayang ulama, anti ulama. Siapa sayang artis, sembah artis. Siapa gaduh nak jadi PM, sembah PM. Macam tu kot bahasa dia. Boleh faham saya sebut apa? Yang ni yang pahaman yang kita nak betulkan dalam kehidupan ni. Terima kasih dengan soalan tu. Hilang sikit lembab mata ni. Ngajar ni kadang-kadang Adil buat kerja sikit mana tadi. Dia lambat sikit dia tidur. Dia bawa efek sini nak selalu tak ada apa pun tak tu. Kok sejuk hujan panjang. Lain ada. Kalau nisbah apa dalam sistem sekolah, saya sebut kita dari sisi sudut hormat dan nak beri agama ni hanya orang Islam. Kita ada bicara bab salam itu kan. Nak bagi salam ni hanya boleh orang Islam pasal dia khas ungkapan doa berbentuk agama, ajaran agama. Bagi salam hanya boleh pada orang Islam. Jawab salam pun hanya untuk orang Islam. Orang fasik pun tak wajib jawab salam dia walaupun dia bagi salam. Bahkan makruh jawab salam daripada orang fasik. Ada orang pakai seluar pendek, Assalamualaikum Ustaz. Dia jawab. Bahkan paling muka dia. Seluar pendek bagi salam ke aku. Kenapa? Dia pun tak selamat, dia nak doakan kita selamat. Bodoh. Boleh faham saya cakap apa kan? Okey, itu satu hal. Ada bab, kita tengok balik apa kita bicara bab salam itu. Apa saya nak sebut ialah bila salam ni untuk orang Islam aja, jawab orang salam orang kafir tak boleh, bagi salam orang kafir tak boleh. Macam mana pun boleh tak ucapnya ni? Ucap selamat juga. Tapi bukan selamat yang biasa. Kalau selamat pagi, selamat petang je tak apa. Ni selamat Deepawali. Selamat Deepawali tu apa maksudnya? Mudah-mudahan kau berbahagia dan selamatlah dengan agama kau yang kau nak sambut Deepawali. Apa pesta cahaya apa dia punya terjemah macam tu lah kan. Selamatlah kau dengan agama fahaman kau yang kau nak anggap Tuhan kau macam ni, yang kau sedang menyambut pesta cahaya sekarang. Selamatlah engkau, berbahagialah engkau untuk beramal dengan cara hidup engkau dengan agama Hindu. Salah sahur boleh murtad tu. Merry Christmas. Maksudnya meraihkan pahaman Kristian yang kata Nabi Isa adalah anak Tuhan. Meraihkan pahaman Nabi Isa, kata Nabi Isa ni adalah
satu daripada Tuhan yang tiga. Tu Merry Christmas. Kalau selamat tahun baru, tahun baru bukan buat agama, dia buat sambut tahun baru kan. Selamat pengantin baru, yang tu bukan buat agama. Tapi kalau selamat Dipawali, selamat beri hari Merry Christmas, beri selamat hari gawai, selamat hari guru, yang tu dia istilahnya bukan bab berkaitan bab agama, tapi menselamatkan agama selain pada Islam. Ini masalah. Yang tu yang pahaman-pahaman yang kita nak faqih, nak bagi reti tu, supaya jangan mencelaru kita punya cara kehidupan ni sampai apa yang tak sepatutnya kita doakan pada orang kafir, kita doakan untuk orang kafir. Allah. Memang para ulama kita ramai dah bicara bab-bab macam ni, tapi dia mangkaknya pasal apa? Ada yang ustaz separuh tiang, ada ustaz nak jaga periuk nasi supaya takut tak berasap ni, itu masalah. Jadi dia bukan cerita agama Islam betul-betul, dia ada acuan dia yang tertentu, tak tahulah, dia mesti ada pasal macam tu, pasal dia bukan cerita untuk cerita Islam yang sebenar, bahkan Islam dia ikut Islam kepala otak dia. Alhamdulillah, dia tak ikut SOP piawaian yang macam mana para ulama kita duk hurai Islam yang sepatutnya macam mana. Hati-hatilah sikit yang tu kan. Lain? Mana ada? Pasal kita nak masuk tu dia tajuk lain dah, baca berhenti lagi sekejap sangat. Dengan apa yang kita nak jumpa nanti tu, Nabi Rasul ni dia tak kata dia makhluk khas, kumpulan khas, makhluk khas, dia manusia yang khas Allah Ta'ala pilih. Ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah Ta'ala memang bak Rasul ni dia tak boleh diusahakan, kita takkan boleh usaha untuk kita jadi Nabi, orang mana boleh. Bahkan Nabi pun dia tak tahu dia akan jadi Nabi. Hatta Nabi kita Muhammad SAW, dia sendiri pun dia tak tahu dia akan jadi Nabi. Dia hanya tahu dia jadi Nabi bila dia dah terima wahyu, baru dia tahu dia jadi Nabi. Dan barulah dengan tu dia tahu dia Nabi, pasal Jibril yang maklumkan dia bahawasanya engkau adalah Nabiullah Rasulullah, dengan aku datang ni daripada Allah Ta'ala, kamu ajarlah manusia la ilaha illallah, bukan perkataan lebih kurang itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu jadi Nabi, sikit tak jadi Nabi tu. Yang kata jadi Nabi ni dia ialah pilihan Allah Ta'ala, dia tak boleh diusahakan sama sekali. Termasuk saja nak menyambilkan sikit di atas, kata Nabi pun tak tahu dia boleh jadi Nabi dan dia akan jadi Nabi, melainkan Jibril datang baru dia jadi Nabi. Isu akhir zaman ni sikit, tak mana tak Imam Mahdi. Imam Mahdi pun dia tak tahu dia akan jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan dengan keadaan yang ada pada dia, dia tahu akulah akan jadi Imam Mahdi. Tak. Tapi ramai orang mendakwa dia Imam Mahdi. Ramai orang mendakwa dia Imam Mahdi. Pasal Imam Mahdi, dia pun tak tahu dia lah yang akan jadi Mahdi tu. Nisbah nama, keturunan apa satu hal. Tapi nak sebut kata kalau Nabi Muhammad pun dia tak tahu dia akan jadi Nabi, macam mana Imam Mahdi dia akan tahu dia akan jadi Imam Mahdi? Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham kata Nabi Muhammad pun tak tahu dia jadi Nabi, dia akan jadi Nabi. Betul kan? Betul kan? Kan Nabi Muhammad kecil-kecil lagi tahu dah dia akan jadi Nabi. Tak? Keadaan yang ada pada dia, dia pun tak tahu itu adalah dipanggil irhas, perkara luar biasa orang Ta'ala beri yang petunjuk bahawasanya dia akan jadi Nabi. Dia pun tak tahu. Orang lain yang kenal kat dia, dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi Imam Mahdi, asal nak sebut kat sana, dia bukan tahu dia akan jadi Imam Mahdi. Pasal Imam Mahdi nisbah dia akan dibayar apa tu, dia tak bersedia untuk dia dibayar untuk dilantik jadi pemimpin orang Islam pada masa tu. Bila dia dah dibayar oleh orang Islam, bayar pula di tanah Mekah sana,
Kalau ikut riwayat apa cerita Imam Mahdi apa ni, pada musim haji tu dia akan dibai'ah nanti. Dia pun tak bersedia untuk menjadi ketua bagi orang Islam yang duk bai'ah dia. Tapi setelah orang duk bai'ah dan angkat dia sebagai ketua orang Islam pada masa itu, akhirnya orang Ta'ala lapangkan dada dia untuk dia menerima bahawasanya dia sudikan untuk jadi pemimpin orang Islam pada masa itu, pasal Allah Ta'ala dah lapangkan dada dia untuk dia nak memimpin orang Islam, pasal tak ada dah orang lain yang diharapkan untuk memimpin orang Islam pada masa tu. Pada masa nak jadi Imam Mahdi itulah kan. Tapi sebelum tu dia pun tak tahu yang dialah akan jadi Imam Mahdi tu. Sikit ke sana. Pasal nak cerita tentang bab lantik jadi Nabi Rasul ni, Nabi Rasul sendiri dia tak tahu dia akan jadi Nabi Rasul, melainkan setelah datang wahyu. Kalau sikit mudah, kalau tak faham tu, dengar dia buat. Perdana Menteri dia tahu tak dia akan jadi Perdana Menteri? Tapi ada tak orang yang memang nak jadi Perdana Menteri? Boleh faham macam tu, okey lah. Ada orang nak jadi Perdana Menteri tapi tak jadi Perdana Menteri, duduk PM tepi je. Ada orang yang tak sangka akan jadi Perdana Menteri tapi jadi Perdana Menteri. Ada orang jadi Perdana Menteri, dia letak jawatan Perdana Menteri. Kan macam tu kan? Boleh faham tu, fahamlah apa saya nak ceritakan Nabi Rasul ni. Tentu bila Nabi Rasul ni dia ialah pilihan Allah Ta'ala, Imam Mahdi pun ialah pilihan Allah Ta'ala. Nisbah pilihan, nisbah keturunan dia memang mesti daripada keturunan tertentu. Dan orang yang nak duduk tempat tu, dia sendiri belum tahu dan belum pasti bahawa dia akan duduk tempat tu. Saya sendiri, saya tak tahu saya akan jadi buka pondok. Saya tak tahu. Bukan saya kecil-kecil lagi saya tahu aku buka pondok nanti. Nisbah, mungkin semangat cita-cita. Saya mengaji, saya rasa saya tak mampu lagi buka pondok. Bila sebut macam mana, saya mengaji, makin tua makin belajar, jumpa pergi India apa, tu pun bukan nak buka pondok lagi, pasal dah duduk pondok dah kan. Tapi bila sampai satu tahap tengok pengurusan pun dah terabur sikit, macam itulah bahasanya, budak-budak pun dah tak semangat. Kita nak cakap kokok lebih tak boleh pasal tempat orang. Dia tengok orang tawarkan untuk bagi, untuk urus satu kawasan untuk buat pondok untuk kita jadi sebagai pengusahanya, apa nak sebut, mudirnya, macam mana? Alhamdulillah Allah Ta'ala lapangkan dada, buka, terima. Dengan tinggalkan kita punya kerjaya lain sebelum ni kan. Pergi masjid, surau. Nak kata apa? Saya pun tak tahu saya akan duduk sini. Nak sebut macam tu lah kan. Walau nak kata cita-cita, dulu bukan berani saya buka pondok. Bukan berani. Bukan berani tu nak sebut kata, buka pondok bukan senang tau. Buka pondok, sebut macam mana? Pasal saya ada anak isteri yang perlu disara kan. Kalau saya mengajar sekolah, ada guru takmir apa, sekarang semua tu saya lepas. Habis semua lepas. Dan saya lepas tu bukan lepas drastiknya tu. Semua orang Ta'ala atur kan, ada fenomena-fenomena tertentu. Dengan sebab ni tinggal guru takmir. Dengan sebab ni tinggal sekolah Arab. Dengan sebab ni ada orang tak bagi mengajar masjid-masjid Sultan tu, Masjid Ubudiah, Masjid Kuala Kangsar, Masjid Sultan Azlan. Dia orang tak bagi. Dia tak bagilah kita mengajar kursus-kursus yang majlis agama punya. Tak bagi sana, tak bagi sana, tak bagi sana, tak bagi sana, tak bagi sana. Orang tak kena Covid. Kena Covid, orang kata ni kalau boleh jadi mudir kat pondok Pagar Batu ni. Terima. Baru saya terima. Boleh faham saya cerita apa ni? Saya nak cerita tak jadi Nabi tu. Jadi Nabi tu. Kalau Nabi pun tak tahu, takkan saya tahu saya akan jadi mudir sini. Mana ada. Mana ada. Menyambi tu saya sebut Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tentu kita dalam kaedah agama ni, yang nak faham agama ni mesti mengikut apa yang para ulama, tutup guru kita syarahkan kita perjalanan agama macam mana. Khas atas kita bercakap bab Nabi Rasul ni. Nabi Rasul ni dia bukan pilihan kita usaha cita-citakan untuk jadi Nabi, memang takkan boleh. Pasal
yang ni tak masuk dalam bab usul ikhtiar yang boleh diikhtiarkan untuk jadi Nabi dan Rasul. Tak boleh. Adapun nak jadi wali, nak jadi doktor, nak jadi al-hafiz, jadi tok guru, jadi ustaz, itu boleh bubuh cita-cita depan. Dah boleh usaha dan pergi belajar untuk pergi duduk tempat tu. Tapi mesti duduk tempat dia yang betul lah. Madrasah dia yang betul. Apa lagi nak sebut? Akademi dia yang betul. Pusat latihan yang betul untuk melayakkan kita jadi apa yang kita nak jadi. Tanpa letakkan diri kita pada asbab yang betul, kita takkan jadi apa yang sepatutnya kita jadi. Nak jadi doktor, kalau duduk bawah jambatan, doktor sendiri boleh. Nak cocok orang tak boleh. Tak boleh. Sikit sebut sekali lalu gitu. Jadi asal nak bicara, Nabi Rasul ni adalah makhluk istimewa, golongan istimewa, orang yang tinggi martabat. Hatta serendah-rendah Nabi adalah, tapi Nabi ya, serendah-rendah Nabi adalah lebih tinggi martabat dia daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril dengan serendah-rendah Nabi, Nabi adalah lebih tinggi martabat daripada Jibril. Tu Nabi, tu Nabi. Apatah lagi Rasul, apatah lagi Ulul Azmi, apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tak jadi Nabi, memang tak boleh lawan dengan Jibril lah. Jadi bawah daripada Jibril tu siapa dia? Barulah awam muslimin, dan orang muslimin ni yang paling tinggi sekali siapa? Tentulah atau istilahnya para aulia. Dan para aulia pun aulia di kalangan mana? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ni 3 zaman yang dijamin mereka ni adalah umat-umat yang terbaik daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit ke sana, sikit ke sana. Asal kita nak bicara tu ke Nabi. Jadi Nabi tak boleh diusahakan. Di atas istimewa mereka ni, tu yang Nabi mesti ada sifat siddiq, amanah, tabligh, batanah. Pasal apa tu? Pasal dia istimewa. Allah Ta'ala takkan salah lantik mereka jadi Nabi Rasul. Allah sangat tahu siapa yang dia lantik untuk jadi Nabi Rasul. Takkan ada kesilapan Allah Ta'ala hantar wahyu kepada siapa untuk jadi Nabi dan Rasul. Tidak akan ada kesalahan sama sekali. Jangan jadi pahaman Syiah. Pasal Syiah ni antara pahaman Syiah sesat. Dia mengiktikadkan bahawasanya ada kesilapan Jibril hantar wahyu, sepatutnya bagi kat Sayyidina Ali tapi terbagi kat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang tak? Sesat tak sesat? Ada Syiah sesat dalam tahap ni. Atas kita bicara sesat lepas, dia tak adalah pahaman macam tu, tapi dia kata siapa jadi khalifah, tapi khalifah yang diiktiraf Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dia tak iktiraf. Khalifah yang diiktiraf ialah Ali menerima wahyu pula. Dan Ali adalah lebih besar daripada mana-mana Nabi dan Rasul yang tak jadi pemimpin. Pasal khalifah lebih besar daripada nubuah, khilafah lebih besar daripada nubuah dan risalah. Itu yang pahaman dia sesat gila sikit di sana. Tu dia jadi melirik-lirik. Satu faham kita ni mesti ikut acuan yang apa ulama' dah bagi panduan kat kita. Kalau kita ikut kita punya selera tu yang jadi tak ketahuan macam-macam tu. Jadi asal nak sebut sebab kita nak bicara ni, semua Nabi ni oleh kerana mereka sangat mulia, mereka akan mesti ada sifat-sifat yang melayakkan mereka, mesti ada siddiq, amanah, tabligh, batanah ni dengan apa kita akan bicara nanti, barulah melayakkan mereka untuk jadi Nabi. Kalau mereka ni pembohong, khianat, ada buat dosa, maksiat, tambah menyembunyi, pula tu tak apa cerdik pula, kurang cerdik, ada sindrom apa ke, lost memory ke, takkan boleh jadi utusan Allah Ta'ala. Dan siapa yang terlantik, tambah yang kita dah belajar 25 yang tahu tafsir tu, takkan ada seorang Nabi pun dalam keadaan ternafi 4 sifat ni, siddiq, amanah, tabligh, batanah. Apa dia? Jumpa nanti detail. Umum kita pernah dengar pasal masyhur sangat 4 sifat Rasul ni, siddiq, amanah, tabligh, batanah. Sampai orang pun nama anak pun ada. Anak lelaki apa? Siddiq. Anak perempuan nama apa? Batanah. Anak lelaki pula nama apa? Tabligh.
Ya ada, mungkin ada. Adik-beradik dia Siddiq, Tabligh. Fatonah ada kakak dia. Memang adik-beradik dia Siddiq, Amanah. Amanah dia tak ada. Amanah parti ada. Tapi ada anak murid lah kan. Amal adik-beradik dia. Dia berapa, 11 beradik ke? Tak silap saya. 11 ya. Adik 11 kan? Tak tahu. Tapi adik-beradik dia yang tak ada ni Amanah je. Siddiq ada, Tabligh ada, Fatonah ada. Tiga-tiga adik-beradik dia tu, antara yang ajar tu saya. Siddiq dah kahwin, Tabligh baru kahwin, Fatonah kahwin dah. Fatonah pun kahwin dah. Sebelum tu ada kakak dia pun nama lain lah. Tapi Siddiq Tabligh, Fatonah sebut itu. Sampai buah nama nak cerita apa ni? Saja sifat Rasul tu. Jadi Rasul mesti Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Mesti. Pasal dia kaedah yang rumusan yang telah disebut oleh ulama. Jadi apa-apa pahaman nanti yang menyanggah ciri dan sifat Rasul ni, kena hati-hati. Nisbah kita belajar awal-awal ni, panduan sebelum apa yang kita nak masuk terjun nanti dalam bab Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah tu, itu panduan asas untuk ambil CP parti untuk kenal Nabi Rasul ni. Jangan nanti ada pepatah balik kepada pahaman salah, kata Nabi pun ada bohong, Nabi pun ada khianat, ada buat dosa, Nabi pun ada keinginan syahwat nak minat dekat orang perempuan, bahasa kan? Nabi pun ada cenderung nak ambil bini orang, lepas tu hantar suami dia pergi tempat perang, kebarangkalian besar untuk mati, nanti bila mati ambil janda dia. Subhanallah. Nabi pun ada cita-cita tengok anak angkat dia dapat bini lawa, lepas tu dia jatuh hati tengok menantu pasal intibar, ini anak angkat dia kahwin, dia pun jatuh hati. Lepas tu dengan sebab dia jatuh hati tu, dia buat angkara supaya anak angkat dia bercerai dengan isteri dia, lepas tu dia ambil janda dia. Subhanallah, jaga. Kita kalau tak faham perjalanan para anbiya, para awliya ni, khasnya Nabi Rasul ni yang mereka maksum, kita tak erti nanti untuk membezakan mana cerita betul, mana cerita salah. Satu ulama ajar kat kita panduan siap-siap. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. CP besar tu untuk faham Pak Rasul. Macam mana besarnya kita belajar dalam bab ketuhanan, wujud, kidam, baqa', mukhalafah, linawadi, sekian bin nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. CP besar tu. Pak Rasul dia CP besar siapa? Pasal syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab Rasulullah tu benda besar. Satu antara yang detail bicara dalam bab-bab akidah ni, ketuhanan, kerasulan. Kitab baru lepas, bab malaikat pun lepas, ada yang memang kena belajar, tapi besar dia punya belajar dia Allah, Rasul. Malaikat bukan ketepikan, tapi tenggelam malaikat, tenggelam kitab. Allah, Rasul. Istilah dulu. Mesti pegangan dengan Allah Ta'ala dan Rasul mesti betul. Lepas tu apa Rasul bawa? Kitab. Macam mana dia boleh dapat jadi Nabi? Malaikat. Dia nak cerita ke mana? Nak cerita akhirat. Tu. Baru ada iman, rukun iman yang lain tu. Tapi besar dia Allah, Rasul. Jadi semestinya Rasul ni Allah Ta'ala takkan silap letak siapa untuk jadi Rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala mengetahui sangat kan, haitsu yaj'alu risalata, di masa mana, di tempat mana. Bahasa terjemah asal tu sekira-kira, maksudnya tempat mana, masa bila, kumpulan mana yang dia nak hantar Nabi dan Rasul dia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Takkan ada istilah kesilapan Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Bahkan ada Nabi yang satu tempat tu sampai sekaligus 3 orang Nabi Allah Ta'ala hantar. Ada cerita surah Yasin tu,
ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu dulu. Jadi akhir itu disebut tentang nisbah kita apa yang kita akan belajar lah. 4 sifat ciri khas Rasul ni yang tu melayakkan dia jadi Rasul, barulah takkan ada berlaku kontradik antara ikut Rasul semutlaknya dengan sifat-sifat yang boleh menafikan kemutlakan boleh ikut Nabi Rasul. Itu yang mesti ada sidik, amanah, tabligh, mutanah. Kami insun insya-Allah. Ada soal? Diakui dan diterima. Ya. Istilah akui itu maksudnya yang diperakukan, maksudnya cuma dari segi makna terima tu qabul. Kalau akui maksudnya diperakukan, maksudnya diiktiraf. Itulah. Jadi kalau tengok dari segi makna ada pengiktirafan dan penerimaan. Jadi lainlah sudut tu kan. Pengiktirafan ni pandang pada sudut apa dia buat tu, dia menepati piawaian. Dengan sebab menepati piawaian tu, maka selepas tu diterima. Itu yang diakui dan diterima. Itulah bahasa-bahasa tu kalau peralui kena perhati macam tu lah. Masa saya jawab soalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.